Kakak istri saya memberitahu semua orang semasa makan malam, dia boleh melakukan jauh lebih baik daripada dia. Saya tersenyum dan berkata, mungkin. Kemudian saya mengeluarkan pelaburan saya daripada perniagaan keluarga mereka. Pemfailan muflis datang 3 bulan kemudian. Saya, 38, lelaki, perlu meluahkan isi hati saya kerana kesannya sangat teruk. Saya dan istri saya, Jenna, 36, telah berkahwin selama 8 tahun. Perkahwinan yang baik, perkongsian yang kukuh. Keluarganya, disitulah keadaan menjadi rumit. Kakaknya, Dieduk, 41, sentiasa mempunyai perkara ini tentang saya. Saya seorang akuntan yang melakukan perundingan bebas. Tidak glamor, tetapi saya memperoleh pendapatan yang lumayan dan saya mahir dalam apa yang saya lakukan. Deirdre berkahwin dengan Garrett III, yang mewarisi perniagaan import-ekspor ayahnya, yang berurusan dengan fabrik khusus. Mereka hidup dalam gelembung mewah palsu ini, menyewa BMW, pereka segala-galanya, sentiasa menyiarkan tentang kehidupan mereka yang diberkati. Inilah perkara yang kebanyakan orang tidak tahu. 3 tahun lalu, perniagaan Garrett menghadapi masalah aliran tunai yang besar. Pembekal Cina mahukan pembayaran pendahuluan. Pembeli menangguhkan pembayaran. Tekanan tipikal. Mereka memerlukan suntikan modal dengan cepat atau mereka akan kehilangan kontrak terbesar mereka. Jenna merayu saya untuk membantu. Keluarga, kan? Saya baru sahaja menjual pegangan saya dalam syarikat permulaan perisian. Tiada yang besar, tetapi jalan keluar 6 angka yang bagus. Bertentangan dengan pertimbangan saya yang lebih baik, saya melabur $180 untuk 30% pegangan dalam perniagaan. Kontrak yang betul, peguam, semuanya didokumenkan. Menjadi rakan kongsi senyap. Tidak mahu berurusan dengan operasi harian, hanya laporan suku tahunan dan bahagian keuntungan saya. Perniagaan kembali pulih. Suntikan modal saya menyelamatkan mereka, dan mereka telah menguntungkan sejak saya mendapat agihan suku tahunan saya. Semua orang gembira. Atau begitulah saya fikirkan. 2 minggu lalu, kami makan malam di Dira S untuk hari lahir anak mereka. Petang yang indah sehingga Dira minum segelas wine ketiganya. Mula bercakap tentang bagaimana Jenna sentiasa cantik dan boleh berkahwin dengan pakar bedah dari zaman kolejnya, atau juruban pelaburan yang obses dengannya. Kemudian dia memandang tepat ke arah saya dan berkata, maksud saya, dia boleh melakukan jauh lebih baik daripada, Anda tahu, memberi isyarat kepada saya. Seorang akuntan? Betul tak? Dia tenang. Kesunyian yang menyedihkan. Wajah Jenna menjadi merah padam. Garrett tiba-tiba mendapati pinggannya menarik. Anak-anak mereka, 16M dan 14F, kelihatan malu. Saya hanya tersenyum dan berkata, mungkin, Dera ketawa. Sekurang-kurangnya awak tahu. Selesai makan malam dengan senyap. Memandu pulang. Jenna meminta maaf tanpa henti, memberitahunya bahawa itu bukan salahnya. Keesokan paginya, saya menghubungi peguam saya. Menjelang tengah hari, saya telah mengemukakan notis rasmi tentang niat saya untuk keluar dari perkongsian ini, dan memaklumkan pelaburan saya. Kontrak yang saya tegaskan 3 tahun lalu mempunyai klausa yang membenarkan saya keluar dengan notis 90 hari dan pembayaran balik penuh pelaburan saya, serta faedah terkumpul jika saya mahu keluar. Saya mahu ia keluar. Garrett menghubungi dalam masa 2 jam. Mod panik. Kawan, apa ni? Kita tak boleh terus dapatkan 180 ke tambah faedah. Itu seperti 195K. Kalau begitu, lebih baik awak fikirkan. Awak ada 90 hari. Adakah ini tentang apa yang Drew sayang katakan? Dia mabuk. Dia tidak bermaksud begitu. Keputusan saya muktamad. Jumpa awak di mesyuarat pembelian balik. Itu 2 minggu yang lalu. Sejak itu, ia menjadi sarkas. Kemas kini 1. Hak telah mencapai tahap yang lebih tinggi. Pertama, mereka mencuba laluan manipulasi emosi.
Dia teringat Jenna menangis tentang bagaimana saya memusnahkan hidup mereka hanya kerana komen mabuk. Jenna tetap teguh, bangga dengannya, dan berkata itu adalah pelaburan saya, pilihan saya. Kemudian datanglah mesyuarat keluarga yang diserbu. Muncul di rumah Miles saya untuk apa yang kami fikirkan sebagai makan tengah hari Ahad. Tidak. Persediaan gaya campur tangan dengan Deada, Garrett, dan juga anak-anak mereka. Anak perempuan Dira, Kendra, dilatih untuk menangis kerana kehilangan sekolah swastanya. Anak lelaki mereka, Braden, bercakap tentang prospek kolejnya. Garrett membentangkan keseluruhan hamparan ini tentang bagaimana mereka perlu melikuidasi aset, mungkin kehilangan rumah, DSB. Respon saya, nampaknya awak sepatutnya memikirkannya sebelum menghina pelabur utama awak. Dara hilang akal. Ia adalah gurauan. Awak betul-betul sensitif macam ni? Lelaki macam mana yang merosakkan keluarga hanya kerana perasaan yang terluka? Jenis yang tidak perlu memberi subsidi kepada orang yang menganggap dirinya di bawah mereka. Di sinilah ia menjadi menarik. Garrett terlupa bahawa mereka sudah pun mencari pinjaman. Tiada siapa yang akan menyentuhnya. Kredit mereka telah dimaksimumkan. Perniagaan hartanah sudah dilederaj dan tanpa modal saya, keadaan menjadi stabil. Ban melihatnya terlalu berisiko. Kemudian Deadra berkata sesuatu yang menentukan nasib mereka. Awak tahu tak? Baiklah. Kami tidak memerlukan wang awak. Perniagaan Garrett bertahan sebelum awak. Ia akan bertahan selepas itu. Awak telah berbuat baik kepada kami. Sekarang saya tidak perlu berpura-pura berterima kasih kepada awak lagi. Wajah Garrett menjadi pucat. Berani. Diam. Tidak. Saya penat berlagak seperti dia penyelamat. Sesiapa sahaja boleh menulis cek. Dia bernasib baik dengan keluar dari syarikat baharu itu. Dia masih seorang akuntan membosankan yang bernasib baik kerana berjaya mendapatkan kakak saya. Saya merakam keseluruhan perbualan itu di telefon saya. Kenyataan persetujuan satu pihak. Sepenuhnya sah. Menghantarnya kepada peguam saya bersama nota. Sila pastikan pembelian ini kedap udara. Minggu lepas, mereka mencuba pendekatan baharu. Mula memberitahu orang ramai bahawa saya pendendam, memusnahkan keluarga tanpa sebab, menyiarkan di media sosial tentang pengkhianatan keluarga dan wang yang merosakkan orang. Beberapa rakan mereka mula menghantar mesej kepada saya tentang melakukan perkara yang betul dan menjadi orang yang lebih besar. Kegemaran saya ialah daripada rakan kelab buku Deadra. Lelaki sejati tidak memusnahkan keluarga hanya kerana kata-kata. Dewa salah. Saya tidak membalas langsung satu pun daripada mereka, tetapi saya mula mendokumentasikan semuanya. Tarikh akhir 90 hari semakin hampir. Mereka ada 60 hari lagi. Daripada apa yang saya dengar melalui Jenna, yang sepenuhnya menyebelahi saya, tetapi masih bercakap dengan ibunya. Mereka berebut-rebut. Garrett cuba mencari pelabur lain, tetapi tiada siapa yang mahu masuk. Model perniagaan hanya berfungsi dengan riza modal yang besar, dan tanpa pegangan saya, mereka kelihatan seperti rumah kad. Bahagian yang paling menarik, saya terserempak dengan Dira di kedai runcit semalam. Dia berjalan terus ke arah saya. Awak menang. Gembira. Awak memusnahkan masa depan anak-anak saya kerana ego awak telah terguris. Tidak. Saya sedang mengumpul pelaburan sah saya. Apa yang awak lakukan dengan perniagaan awak selepas itu adalah masalah awak. Awak menyedihkan. Inilah sebabnya Jenna sepatutnya memilih yang lebih baik. Namun, dia memilih saya. Akuntan menyedihkan yang wangnya awak dengan senang hati ambil. Dia pergi dengan marah. Hak itu langsung tidak masuk akal. Mereka benar-benar fikir wang saya, entah bagaimana milik mereka secara lalai. 60 hari lagi. Kemas kini kedua. Keadaan terdesak itu telah bertukar menjadi kegilaan tulen. Dengan baki 30 hari, Garrett cuba menjual sebahagian pegangan kepada pelabur lain. Masalah?
Saya memiliki 30% dan kontrak saya termasuk hak penolakan pertama untuk sebarang jualan. Setiap bakal pelabur yang melakukan usaha wajar mengetahui bahawa saya akan pergi dan melarikan diri. Tiada siapa yang mahu terlibat dalam drama perniagaan keluarga, di mana wang kandang kuda akan keluar. Dari cuba apa yang saya hanya boleh panggil manipulasi kewangan. Dia memujuk ibunya untuk menghubungi saya. Wanita manis berusia 68 tahun yang sentiasa baik kepada saya ini menangis. Saya tidak faham mengapa awak melakukan ini. Dare telah melakukan kesilapan. Tidak bolehkah awak memaafkan keluarga? Saya dengan lembut menjelaskan bahawa ini adalah keputusan perniagaan, bukan peribadi. Dia kemudian mengatakan sesuatu yang membuatkan saya ternganga. Diri berkata, kalau awak tak hentikan ini, saya mungkin terpaksa menjual rumah saya untuk membantu mereka. Saya segera menghubungi Jenna. Rupa-rupanya Dira telah membuat ibu mereka rasa bersalah, mencadangkan dia mungkin perlu mengambil gadai janji ke atas rumahnya yang telah dibayar untuk menyelamatkan perniagaan keluarga. Jenna bertindak ganas terhadap kakaknya. Hubungan mereka pada dasarnya sudah berakhir sekarang. 2 minggu lalu, keadaan menjadi menarik dari segi undang-undang. Saya menerima surat daripada seorang peguam, bukan peguam perniagaan Gerrit, seorang pengejar ambulans, mendakwa saya melanggar kewajipan fidusiari sebagai rakan kongsi dan penarikan diri saya direka untuk sengaja merosakkan perniagaan. Mengancam untuk menuntut ganti rugi. Peguam saya ketawa. Secara literal ketawa. Menghantar kembali respons dengan salinan kontrak yang menunjuan hak sah saya untuk keluar. Dokumentasi menunjuan saya tidak pernah terlibat dalam operasi. Tidak boleh melanggar kewajipan. Awak tidak mempunyai rakaman rusa yang mengatakan mereka tidak memerlukan wang saya. Satu ancaman balas bahawa sebarang tuntutan mahkamah yang remeh akan disambut dengan respons undang-undang yang agresif. Tidak pernah mendengar daripada peguam itu sejak itu. Minggu lepas adalah kemuncaknya. Gerrit muncul di pejabat saya. Bukan ugut, cuma kalah. Dengar, kawan manto, kita akan kehilangan segalanya. Rumah, perniagaan, semuanya. Anak-anak saya tak dapat nafkahkan mereka. Awak ada perniagaan yang menguntungkan. Fikirkanlah. Kita gunakan keuntungan itu untuk berkembang, beli peralatan baharu, upah lebih ramai orang. Kita anggap modal awak stabil. Awak salah sangka. Sebab skim kontrak wujud. Dia semakin porak-peranda. Dia sedang ambil ubat keresahan. Dia tak boleh tidur. Masih bukan masalah saya. Kemudian dia cuba sudut persaudaraan. Ayuh, kita keluarga. Anak saudara lelaki dan perempuan awak. Fikirkan tentang mereka. Saya juga. Saya sedang memikirkan bagaimana ibu mereka fikir adalah wajar untuk memalukan saya di hadapan mereka. Apakah pengajaran yang boleh diajar jika tiada akibatnya? Dia pergi. Bahunya terkulai. Hampir terasa teruk. Hampir. Semalam dengan baki 10 hari, dia menghantar surat permohonan maaf rasmi, bukan email, surat yang sebenar. 3 halaman tentang betapa menyesalnya dia. Bagaimana dia sentiasa cemburu kerana Jenna menemui kestabilan ketika dia dan Gerrit bergelut untuk menjaga penampilan. Bagaimana tekanan perniagaan membuatnya marah. Beginilah keadaannya. Ia mungkin ikhlas, tetapi ia berakhir dengan, saya harap permohonan maaf ini dapat membantu Anda mempertimbangkan semula keputusan Anda, yang memberitahu saya bahawa ia bukan tentang menyesal. Ia tentang wang. Ia sentiasa tentang wang. Jenna sangat hebat sepanjang ini. Dia telah menjelaskan kepada keluarganya bahawa dia menyokong keputusan saya. Katanya apa yang menentukannya, ialah mereka cuba mengheret ibunya ke dalam masalah ini. Kami lebih kuat. Berbanding sebelum ini. 8 hari lagi sehingga tarikh akhir. Mereka masih tidak mempunyai wang. Kemas kini ketiga. Saya benar-benar tidak fikir mereka boleh jatuh lebih rendah. Saya silap. Dia menjadi nuklea sepenuhnya. Mencipta keseluruhan naratif bahawa saya telah mendera Jenna dari segi kewangan dan mengawalnya.
Mula menghubungi rakan-rakan Jenna, mendakwa saya mengasingkannya daripada keluarga, mengawal semua wang, dan perkara perniagaan ini adalah saya yang menghukum keluarga Jenna untuk mengekalkan kawalan. Salah seorang rakan Jenna, Tera, menghubunginya dengan penuh kebimbangan. Jenna hilang sabar. Dia pergi ke rumah Deredra, dan mereka bergaduh sehingga seluruh kawasan kejiranan mendengarnya. Jenna memberitahunya bahawa jika dia menyebarkan satu lagi pembohongan, dia akan menyaman atas tuduhan fitnah. Tetapi inilah kejutan yang saya tidak jangkakan akan berlaku. Rakan niaga Garrett, Rick, memiliki 20% saham, menghubungi saya semalam. Mahu membeli 30% saham saya dengan harga 200.000, lebih daripada hutang saya. Saya curiga, jadi saya mencari maklumat. Rupa-rupanya Rick telah merancang ini. Dia tahu Garrett dan Dera hidup di luar kemampuan mereka. Dia tahu mereka tidak dapat mengendalikan pengeluaran modal yang besar. Dia secara senyap-senyap telah bersedia untuk mengambil alih kawalan majoriti. Jika saya menjual kepadanya, dia akan memiliki 50% dan boleh menolak mereka keluar sepenuhnya. Rick dan saya bertemu untuk minum kopi pagi ini. Mereka telah merugikan syarikat, katanya. Perjalanan perniagaan yang mahal seperti percutian. Deader yang dibayar gaji sebagai perunding pemasaran walaupun tidak melakukan apa-apa. Kad kredit syarikat untuk perbelanjaan peribadi. Saya telah mendokumentasikan semuanya. Kenapa awak tak bertindak lebih awal? Perlukan masa yang tepat. Tindakan awak menarik diri memberi saya peluang. Mereka tak boleh beli awak. Saya boleh. Dan kemudian saya kawal lembaga pengarah. Ia kejam. Ia dingin. Skim yang mereka layak dapat. Saya perlu semak semula perkara ini dengan peguam saya. Saya kata, sudah tentu, tapi buat keputusan cepat. Tawaran saya tamat tempuh apabila notis 90 hari awak tamat tempuh. Inilah bahagian yang indahnya. Jika saya menerima perjanjian Rick, Garrett kehilangan kawalan ke atas syarikat bapanya. Perkara yang membuatnya rasa penting telah tiada. Dan dari segi undang-undang, semuanya di atas dasar undang-undang. Dira belum tahu tentang tawaran Rick lagi. Dia masih berebut-rebut sekarang, cuba mendapatkan pinjaman wang tetap pada kadar faedah yang luar biasa. Garrett telah menghubungi pembekal untuk cuba memujuk mereka melanjutkan kredit atau melabur. Semua orang berkata tidak. Anak lelaki mereka, Braden, menghubungi saya secara langsung semalam. Kanak-kanak 16 tahun nampaknya baik walaupun ibu bapanya. Pak Cik, saya tahu ibu salah, tetapi bolehkah awak beri kami lebih banyak masa? Macam 6 bulan dan bukannya 3 bulan. Ibu bapa awak ada masa 3 tahun untuk melayan saya dengan penuh hormat. Mereka memilih untuk tidak berbuat demikian. Ini juga akan merosakkan hidup saya. Tidak, ia akan mengubahnya. Ada perbezaannya. Awak akan menyesuaikan diri. Dia menutup telefon saya. Tak boleh salahkan dia. Jenna tanya saya malam tadi apa yang akan saya lakukan tentang tawaran Rick. Sejujurnya, saya terima sahaja. Tambahan $5 itu meliputi yuran guaman saya. Dan mengetahui bahawa Garrett akan kehilangan perniagaan sepenuhnya, itu hanyalah keadilan puitis. Dia mahu belagak seperti saya merendahkannya semasa mengambil wang saya. Sekarang dia akan lihat apa yang berlaku apabila akuntan yang membosankan itu memutuskan bahawa dia sudah selesai tidak dihormati. 2 hari lagi. Saya sudah beritahu Rick bahawa saya akan sertai. Dokumen akan ditandatangani esok. Mereka akan kehilangan segalanya dan saya tidur lena. Kemas kini terakhir. Pemfailan muflis datang tepat 92 hari selepas saya menarik balik pelaburan saya. Tetapi saya terlalu mendahului diri. Pada hari tarikh akhir, Garrett menghubungi saya sebanyak 18 kali. Dia menghantar bertimbun-timbun teks kepada saya dan Jenna. Mereka telah mengumpul 140.000, meminjam daripada rakan-rakan, menghabiskan segala-galanya, malah melibatkan gereja mereka. Masih kurang 55.000.
Usaha terakhir mereka adalah datang ke rumah kami pada pukul 10 malam dengan cek juruang sebanyak 140,000 dan nota janji untuk selebihnya. Garrett kelihatan seperti baru berusia 5 tahun 3 bulan. Tolong, ini sahaja yang kami ada. Ambillah dan berikan kami tempoh 6 bulan untuk selebihnya. Perjanjian saya dengan Rick tamat pada waktu pagi. Ketika skim dia mengetahui tentang Rick, riak wajahnya. Terkejut. Rick atau Rick? Dia membeli awak dengan harga lebih daripada yang awak berhutang pada saya. Sebenarnya, dia berpaling kepada Garrett. Awak kata Rick menyebelahi kita. Garrett hanya merenung tanah. Dia tahu semuanya sudah berakhir. Keesokan paginya, dia menjual pegangan saya kepada Rick. Transaksi yang bersih. Rick segera memanggil mesyuarat lembaga dan mengemukakan bukti salah urus kewangannya. Mengundi dia keluar daripada senarai gaji dan mengurangkan Garrett kepada pekerja bergaji tanpa kuasa membuat keputusan. Garrett boleh tinggal dan bekerja untuk Rick atau pergi, dan cuba bermula semula pada usia 43 tahun tanpa modal dan membinasakan di mana-mana. Dia memilih untuk pergi. Rasa bangga. Saya rasa. Dalam masa sebulan, mereka telah menjual rumah mereka, hampir tidak dapat membayar balik gadai janji mereka, menarik anak-anak mereka dari sekolah swasta, dan Dira mendapat pekerjaan di sebuah firma pemasaran dengan gaji 45,000 setahun. Garrett bekerja sebagai pengurus jualan untuk sebuah syarikat tekstil. Jika digabungkan, mereka memperoleh pendapatan mungkin separuh daripada apa yang mereka perolehi daripada perniagaan itu. Kebangkrapan itu bersifat pribadi, bukan perniagaan. Tanpa pendapatan perniagaan, dan dengan semua hutang pribadi yang mereka kumpulkan untuk mengekalkan gaya hidup mereka, mereka tidak dapat meneruskannya. Bab 7. Permulaan yang baru, tetapi kredit mereka musnah untuk dekat seterusnya. Namun, inilah kejutannya. Braden, anak lelaki mereka, menghubungi minggu lepas. Ingin tahu sama ada saya boleh membantunya memahami perancangan kewangan. Anak-anak bekerja sambilan, menyimpan segala-galanya. Bertekad untuk tidak berakhir seperti ibu bapanya. Saya bersetuju untuk membimbingnya. Dira berang mengenainya, tetapi dia tidak boleh menghalangnya. Hubungan Jenna dengan kakaknya sudah berakhir. Ibu mereka akhirnya faham apa yang berlaku apabila dia melihat pemfailan muflis dan mengetahui tentang pembohongan Deadri. Dia memohon maaf kepada saya kerana menyebelahi diri pada mulanya. Minggu lepas, saya terserempak dengan Garrett di sebuah kedai kopi. Dia kelihatan keletihan. Rick sedang mengubah syarikat itu menjadi sesuatu yang ayah benci. Katanya, semua automasi dan pemotongan kos, tetapi menguntungkan. Ya, sangat. Jadi Rick seorang ahli perniagaan yang lebih baik daripada awak. Dia merenung kopinya. Garrett masih fikir awak bertindak balas secara berlebihan. Dan awak? Saya rasa kita mendapat apa yang kita layak. Kita menggigit tangan yang memberi kita makan. Dia berhenti seketika. Saya tidak pernah mengucapkan terima kasih atas pelaburan itu 3 tahun yang lalu. Ia menyelamatkan kita. Kita terlupa itu. Awak tidak lupa. Awak cuma fikir awak tidak perlu ingat. Dia mengangguk dan pergi. Garrett masih menyiarkan di media sosial tentang bangkit daripada kesukaran dan mempelajari siapa keluarga sebenar. Komen-komen itu menyokong daripada orang yang tidak tahu keseluruhan cerita. Orang yang tahu, mereka telah menjauhkan diri. Jenna bertanya kepada saya bulan lepas jika saya mempunyai sebarang penyesalan. Tiada, kata saya. Mereka menunjukkan kepada saya siapa mereka sebenarnya. Saya hanya menunjukkan kepada mereka berapa kosnya. Bahagian yang paling lucu, perniagaan perundingan saya telah berkembang pesat sejak perkara ini berlaku. Rupa-rupanya pemilik perniagaan menghormati seseorang yang menguatkuasakan kontrak dan tidak membiarkan emosi mengatasi akal sehat perniagaan. Saya telah mendapat 3 pelanggan baharu yang secara khusus mengatakan bahawa mereka mahukan seseorang yang mengendalikan perniagaan seperti perniagaan. Deadra betul tentang satu perkara. Jenna mungkin boleh berkahwin dengan pakar bedah atau juruban itu,
tetapi dia berkahwin dengan saya. Akuntan membosankan yang tahu nilai hormat, kontrak dan akibatnya. Dan sejujurnya, itu sudah lebih daripada cukup. Edith, memandangkan orang ramai terus bertanya, "Ya, ini sah di sisi undang-undang?" "Ya, saya telah menyimak semuanya oleh peguam." "Tidak, saya tidak rasa bersalah. Rasa hormat adalah percuma. Mereka memilih untuk tidak memberikannya semasa mereka mengambil wang saya."